Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini, seluruh negara di serata dunia sedang bertarung dengan penyakit baharu iaitu COVID-19. Penyakit ini menyerang paru-paru pesakit dan boleh membawa kepada kematian. Semuanya bermula pada hujung Disember 2019 di Wuhan, China, yang mana berlakunya kenaikan kes pneumonia di kawasan tersebut. Sidang Mulia menggunakan istilah Wuhan pneumonia untuk penyakit itu. Hasil kajian mendapati virus yang menyerang itu adalah datangnya daripada keluarga coronavirus dan merupakan generasi yang baharu, iaitu generasi ke-7. Pada 12 Januari 2020, Pertubuhan Kesihatan Sedunia telah menggunakan istilah sementara 2019 Novel Coronavirus dan telah menamakannya secara rasmi pada 12 Februari 2020 dengan nama Coronavirus Disease 2019 COVID-19. Jawatan Kuasa Antarabangsa mengenai Taksonomi Virus ICTV menggunakan istilah SARS-CoV-2 setelah melakukan kajian-kajian yang tertentu. Pada 11 Mac 2020, Pertubuhan Kesihatan Sedunia telah menyifatkan wabak ini sebagai pandemik kerana ia telah pun mula tersebar ke seluruh dunia bermula daripada Hong Kong. Jadi, objektif kajian kami ini yang pertamanya adalah untuk mengenal pasti bagaimana suatu wabak pandemik boleh memberi kesan kepada sesebuah tamadun daripada setiap sektor yang penting bagi tamadun tersebut. Objektif yang kedua adalah untuk meramal kesan buruk sekiranya wabak pandemik diambil ringan oleh sesebuah tamadun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nazhan bin Ramli. Saya akan teruskan pembentangan dengan impak COVID-19 terhadap sektor pelancongan. Hakikatnya, pandemik COVID-19 ini turut memberi kesan terhadap sektor pelancongan. Kebiasaannya, pakej-pakej pelancongan dan juga tiket-tiket penerbangan taman rendah akan habis terjual setahun lebih awal. Namun demikian, penularan wabak ini telah menunjukkan pengurangan yang drastik iaitu sebanyak 57% berkurang pada 10 tahun pertama 2020. Antara dua sektor yang terjejas teruk daripada sektor pelancongan ialah sektor perhotelan dan juga sektor penerbangan. Bagi sektor perhotelan, terdapat beberapa buah hotel di ibu negara dan juga di negara-negara lain yang terpaksa ditutup akibat tiada pelancong yang menginap. Hal ini demikian kerana masyarakat dinasihatkan untuk sentiasa berada di rumah jika tiada keperluan untuk keluar. Namun demikian, kerajaan Malaysia bijak mengambil inisiatif dengan menjadikan hotel tersebut sebagai pusat-pusat kuarantin bagi rakyat tempatan yang tiba dari luar negara. Syarikat penerbangan juga tidak terkecuali terkesan dengan penularan wabak ini. Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa menganggarkan industri penerbangan mengalami kerugian antara 63 hingga 113 bilion US dollar disebabkan penularan wabak COVID-19 ini. Perkara ini berlaku kerana syarikat penerbangan terpaksa membayar balik ganti rugi terhadap penerbangan yang telah dibatalkan. Hal ini memberi kesan terhadap kapal-kapal terbang yang jika kita lihat hanya dapat memakir ataupun dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai grounded di lapangan-lapangan terbang kerana tiada penumpang. Para majikan daripada sektor perhotelan dan juga sektor penerbangan juga terpaksa memberhentikan pekerja sebanyak 50% akibat kesan daripada wabak COVID-19 ini. Kesannya lebih bertambah bilangan rakyat yang hilang punca rezeki. Di Australia, sektor pelancongan melaporkan dua lokaliti mereka mengalami kerugian sebanyak sekurang-kurangnya 600 juta disebabkan virus ini. Di samping itu, ejen-ejen pelancongan di sana juga telah menutup lebih daripada 100 buah premis di seluruh Australia. Secara keseluruhannya, tidak dapat dinafikan lagi pandemik ini memberi kesan buruk terhadap sektor pelancongan kerana negara-negara di seluruh dunia terpaksa menanggung kerugian dalam jumlah yang besar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firdaus bin Zulkafli bernombor metrik 1815703 dan seterusnya saya akan menerangkan tentang impak COVID-19 terhadap perubatan. Dan pertamanya, impak negatif kita dapat lihat terdapat gangguan servis rawatan bagi penyakit tidak berjangkit atau non-communicable disease atau nama akronimnya NCD. Dan ini dapat dilihat
selepas tinjauan yang dilakukan oleh WHO, World Health Organization, dan mendapati lebih daripada 53% negara terjejas dengan gangguan rawatan servis ini. Dan seterusnya adalah dana bagi keperluan kaki tangan dan rawatan tidak mencukupi atau tidak diagihkan. Dan daripada ini kita dapat lihat contohnya seperti kaki tangan terpaksa menggunakan alternatif seperti menggunakan plastik bagi alternatif PPE mereka. Dan mereka juga berhadapan risiko berjangkit yang amat tinggi kerana bertugas berhadapan dengan penyakit berjangkit dengan durasi yang amat lama. Seterusnya, impak positif adalah terdapatnya perkembangan pembangunan vaksin yang semakin giat. Syarikat farmaceutical seperti Pfizer, BioNTech, Moderna telah mempatentkan sebuah vaksin yang berpotensi yang mempunyai keberkesanan sebanyak 90% terhadap COVID-19 ini. Dan kajian ini telah dilakukan kepada lebih daripada 43,000 peserta dan hasilnya tiada kesan negatif yang signifikan. Pandemik COVID-19 telah memberi impak yang sangat besar kepada persekitaran dan juga iklim. Pengurangan aktiviti manusia di seluruh dunia telah menyebabkan beberapa kawasan mengalami penurunan dalam pencemaran udara dan juga pencemaran air. Sebagai contohnya, di China disebabkan oleh kawalan pergerakan dan ataupun lockdown yang dilakukan oleh pihak kerajaan, ia telah menyebabkan penurunan sebanyak 25% dalam pelepasan karbon dioksida dan 50% dalam pelepasan nitrogen oksida. Para saintis menganggarkan bahawa ia telah menyelamatkan lebih daripada 77,000 hidupan di seluruh dunia. Selain itu, di Venice, semasa dalam tempoh kuarantin yang dilakukan oleh pihak kerajaan, air laut diteruskan menjadi lebih bersih dan juga lancar. Ini adalah disebabkan oleh pengurangan aktiviti perkapalan di sana. Di Venice, kapal kecil ataupun bot digunakan sebagai kenderaan utama untuk bergerak daripada satu destinasi ke destinasi yang lain. Jadi, apabila sekatan pergerakan dijalankan, tiada pergerakan untuk bot dan juga bagi manusia. Hal ini secara tidak langsung menyebabkan penurunan pencemaran air dan juga pencemaran udara. Di samping itu, disebabkan oleh sekatan pergerakan yang dijalankan oleh pihak kerajaan, beberapa haiwan yang diancam kepupusan telah terlihat di bandar-bandar besar. Sebagai contohnya, di India ataupun Teluk Bengal, penyu laut dilihat bertelur di kawasan pantai yang selalunya mereka hindari. Ini adalah disebabkan oleh pengurangan aktiviti manusia di sana dan juga pengurangan pencemaran cahaya. Di Amerika Syarikat pula, kemalangan maut yang melibatkan pelanggaran antara kenderaan dan juga haiwan liar seperti rusa, beruang dan juga singa gunung telah mengalami penurunan sebanyak 58% semasa dalam tempoh sekatan pergerakan berlangsung. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Ghazali bin Ramli dan saya ingin menerangkan tentang impak COVID-19 terhadap politik. COVID-19 memberikan pelbagai kesan terhadap politik sesebuah tamadun. Akibat daripada gejala pandemik ini, beberapa buah negara terkesan seperti Malaysia, Indonesia dan juga Thailand. Hal ini kerana pandemik ini menjejaskan kegiatan perundangan, hal ehwal negara dan juga kestabilan politik sesebuah negara. Antara negara yang mengalami pergolakan politik ialah Malaysia. Malaysia telah mengadakan pilihan raya negeri di Sabah pada 26 September 2020 akibat daripada pergolakan politik. Kes di Sabah yang terus meningkat sejurus selepas pilihan raya negeri menunjukkan pergolakan politik hanya mengundang keruntuhan sesebuah negara dan juga kepercayaan rakyat kepada ahli politik. Pergolakan politik ini perlulah dielakkan semasa pandemik kerana ia akan menyukarkan pihak kerajaan untuk membendung COVID-19 dan memutuskan rantaian daripada terus tersebar tanpa sebarang kawalan. Selain itu,
Rakyat Indonesia juga turun ke jalanan hasil daripada undang-undang yang baru diperkenalkan, iaitu Omnibus Law. Undang-undang yang diperkenalkan ini diperkenalkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia semasa COVID-19. Tetapi, undang-undang ini telah menindas hak pekerja dengan menghapuskan gaji minima di beberapa buah negeri dan penghapusan pencen. Ketegangan juga berlaku di negara jiran kita, iaitu Thailand, hasil daripada penahanan 3 pemimpin aktivis gerakan pro-demokrasi. Hal ini kerana protes itu diadakan bertujuan untuk menghapuskan undang-undang yang melindungi golongan monarki di Thailand yang mengekang peranan institusi diraja Thailand semasa COVID-19 ini. COVID-19 yang berlaku menyebabkan kerajaan Thailand sukar membendung protes tersebut. Persengketaan politik haruslah dielakkan semasa COVID-19 ini untuk memutuskan rantaian dan mengawal penyakit ini daripada terus tersebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syatira Kamila binti Abbas. Hari ini saya akan membentangkan tentang impak COVID-19 kepada ekonomi sama ada di dalam negara maupun di luar negara. Di negara Eropah, mereka melonggarkan perintah berkurung bagi membenarkan orang ramai untuk kembali bekerja bagi menjana semula sumber ekonomi negara tersebut. Ini kerana negara Eropah merupakan benua yang paling terjejas teruk susulan daripada penularan COVID-19. Selain itu, di Amerika Syarikat, bekas Presiden Amerika Syarikat iaitu Donald Trump juga menekankan supaya perintah berkurung ini ditarik balik dalam usahanya untuk mengembalikan kekuasaan negara tersebut sebagai kuasa ekonomi terbesar. Selain itu, di Britain juga output ekonomi negara tersebut menjunam sebanyak 14% tahun ini. Seterusnya, pakar ekonomi juga turut memberi amaran untuk beberapa minggu apabila pandemik berkenaan akan mendorong kepada kemerosotan teruk ekonomi dan kemelesetan ekonomi bakal terjejas dan berlanjutan. Jerman juga mengatakan pengeluaran perindustriannya turun sebanyak 9.2%, sementara di Perancis merosot sebanyak 16.2% dan di Brazil juga negara berkenaan bakal berdepan dengan kekurangan bekalan makanan dan pengeluarannya mungkin tidak akan terurus. Tidak terkecuali juga di negara Malaysia, Dewan Pemuda Ikatan Malaysia DPIM mengatakan indeks harga pengguna menunjukkan kuasa beli rakyat dan implikasi COVID-19 kepada inflasi negara, kepada kadar inflasi negara. Berdasarkan laporan terkini Jabatan Perangkaan Malaysia, IP merosot lebih jauh kepada negatif 5.5%. Ini menunjukkan bahawa sektor pembinaan merudum teruk kerana tiada permintaan. Seterusnya, DPIM juga menyokong keputusan kerajaan yang membuka ruang kepada sektor ekonomi ketika Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat iaitu PKPB dan kini Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPB agar ekonomi negara kembali pulih tanpa menjejaskan keselamatan rakyat terhadap pandemik COVID-19. Selain itu, menurut Bank Negara Malaysia BNM, KDNK IQ 2020 Malaysia menurun kepada 0.7% disebabkan oleh kesan tindakan yang diambil oleh kerajaan, iaitu kerajaan telah mengambil banyak inisiatif untuk merangsang dan meningkatkan kembali sumber ekonomi negara, iaitu seperti mewujudkan pakej rangsangan ekonomi prihatin dan rancangan penjana prihatin dijangka menyumbang sebanyak 2.8% kepada pertumbuhan KDNK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah binti Ishak dan saya akan membentangkan mengenai impak COVID-19 terhadap masyarakat. Terdapat pelbagai kesan negatif dan juga kesan positif yang masyarakat perlu hadapi apabila kerajaan umum Perintah Kawalan Pergerakan di seluruh Malaysia. Antara kesan positif yang pertama ialah peningkatan capaian internet di Malaysia. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah membuat pengumuman tentang pakej khas internet berjumlah RM600 juta pada 18 Mac yang lalu. Ini kerana 90% rakyat Malaysia memerlukan internet yang stabil pada masa ini. Di samping itu, perniagaan atas talian juga sudah semakin meningkat sepanjang COVID-19. COVID-19 telah memberi peluang pekerjaan kepada seluruh rakyat Malaysia melalui peningkatan perniagaan dalam sektor informal melalui atas talian.
Dan yang terakhir ialah apabila kerajaan Perintah Kawalan Pergerakan, rakyat telah diarahkan untuk berada di rumah. Oleh kerana itu, ia telah meningkatkan hubungan mesra antara ahli keluarga dan juga telah meningkatkan amal ibadah bersama keluarga. Sebaliknya, kesan negatif yang sangat terkesan oleh rakyat Malaysia adalah hilang pekerjaan. Hal ini akan menyebabkan rakyat jatuh miskin kerana tiada punca pendapatan yang tetap seperti sebelum ini. Selain itu, impak daripada COVID-19 telah menyebabkan kekurangan bekalan makanan di Malaysia. Hal ini kerana PKP telah mengganggu secara langsung rantaian makanan yang sedia ada di pasaran. Yang terakhir, penularan COVID-19 telah mengakibatkan rakyat Malaysia tidak produktif. Hal ini kerana rakyat Malaysia terpaksa berkurung di dalam rumah pada tempoh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulfadli bin Muhammad Zulkifli. Saya akan membentangkan kesan COVID-19 terhadap kesihatan tamadun dunia. Norma baru telah menyebabkan masyarakat dunia atau seseorang individu itu mengalami masalah kesihatan. Bukan sahaja dari segi fizikal, malah yang lebih membimbangkan, ia melibatkan psikologi atau mental. Hal ini berpunca daripada beberapa situasi yang dialami oleh seseorang itu, seperti terpaksa diberhentikan kerja, ada yang terpaksa menutup kedai dan juga yang terpaksa meminjam wang atau berhutang. Antara impak COVID-19 terhadap psikologi yang dikenal pasti termasuklah gejala kemurungan, tekanan dan gemuruh. Kemurungan adalah penyakit mental yang menyebabkan perasaan seseorang individu menjadi semakin menurun. Ia boleh menjejaskan aktiviti harian individu tersebut. Kebanyakan kes kemurungan yang tidak dicegah akan berakhir dengan membunuh diri. Masyarakat dunia juga mengalami tekanan. Tekanan atau lebih dikenali sebagai stres pula adalah tindak balas emosi, fizikal dan mental akibat perubahan dalam sesuatu keadaan yang berlaku dalam kehidupan harian mereka itu. Stres berlaku apabila individu itu menghadapi bebanan hidup, kebimbangan, keletihan dan panik. Individu mudah mengalami insomnia apabila stres. Mereka akan sukar tidur pada waktu malam, seterusnya akan mengalami keletihan pada hari berikutnya. Dan terakhir sekali adalah gemuruh atau gelisah. Penyakit mental ini melibatkan reaksi kegelisahan dan keresahan yang melampau. Ia boleh menjadi lebih buruk atau lebih teruk sehingga menyebabkan gangguan kepada kehidupan harian pesakit itu. Masyarakat mula mengalami rasa gelisah seperti mudah cemas, sukar tidur kerana merasakan bahawa mereka akan dijangkiti wabak ini. Individu yang disahkan positif juga akan mudah berasa bimbang kerana mereka tidak tentu akan penyembuhannya. Selain berasa bersalah kerana mungkin menjadi punca tersebarnya COVID-19 kepada orang lain. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Zakia binti Muhammad Ilyas. Saya ingin membincangkan tentang kesan COVID-19 terhadap pendidikan. Pada awalnya, sektor pendidikan terjejas dan tidak dapat diteruskan akibat penutupan semua sekolah dan institut pendidikan tinggi. Pihak Kementerian Pengajian Tinggi telah memaklumkan melalui kenyataan media yang bertarikh 27 Mei 2020 bahawa semua aktiviti berkenaan PDP perlulah dijalankan secara atas talian. Seterusnya, pendidikan diteruskan dengan kaedah baru iaitu secara atas talian atau dikenali sebagai online class. Terdapat beberapa kesan negatif dan positif yang berlaku akibat COVID-19 terhadap bidang pendidikan. Antara kesan yang negatif ialah pelajar dan guru sukar untuk menyesuaikan diri dengan keadaan suasana yang baru, iaitu online class. Hal ini memerlukan masa dan kekuatan mental untuk melaluinya. Seterusnya, info pelajaran agak sukar dan terhad untuk disampaikan kepada para pelajar. Para guru dan juga pelajar perlu menyediakan kemudahan telefon pintar, internet dan komputer di rumah masing-masing. KOS menyediakan kemudahan internet bagi para ibu bapa, guru dan pelajar agak membebankan kepada golongan yang tidak berkemampuan. Antara kesan positif ialah
Pelajar dapat meningkatkan kemahiran diri dalam bidang ICT. Pelbagai aplikasi atau platform digunakan untuk menjalani online kelas, antaranya ialah Google Classroom, WhatsApp, Zoom dan Google Meet. Para guru boleh menghantar video rakaman atau mengadakan live class. Hal ini memudahkan pelajar untuk mengulangi pelajaran mereka. Assalamualaikum, nama saya Nur Anisani Binti Husin dan saya akan memberi kesimpulan tajuk hari ini. Pandemik COVID-19 telah merubah landscape dunia dari pelbagai aspek kehidupan manusia. Wabak ini telah menghadkan manusia untuk terus menjalankan aktiviti normal baik dari segi individu, masyarakat maupun negara. Pandemik ini telah memberi banyak kesan negatif terhadap pelancongan, perubatan, ekonomi, pendidikan, alam sekitar dan juga politik seperti yang telah dibincangkan sebelum ini. Namun, kita tidak boleh menyangkal kehebatan kerajaan kita yang berjaya menghadirkan pelbagai inisiatif bagi mengekang kesan yang ditinggalkan wabak tersebut. Hal ini adalah kerana masalah yang lebih serius boleh timbul seandainya objektif kedua, kerajaan kita mengambil ringan terhadap kemulut masalah yang melanda. Bak kata pepatah, kita tidak mahu pisang berbuah dua kali. Mahukah peristiwa selsema Sepanyol kembali berulang? Mahukah kita melihat jutaan lagi manusia terkorban? Tepuk dada tanya selera. Justeru, pendekatan termudah perlu diambil segera melalui individu sendiri, iaitu kita hendaklah sentiasa patuh kepada prosedur operasi standard serta mengamalkan jarak sosial agar kita semua berjaya keluar dari kemelut wabak yang melanda. Sekian, terima kasih.